Okey, beranak sedikit, beranak banyak. Terdapat pelbagai haiwan yang melahirkan anak. Kita kenal pasti haiwan yang beranak sedikit dan beranak banyak. Contoh tenggiling beranak sedikit, ikan lumba-lumba beranak sedikit, arnab dan kucing beranak banyak. Haiwan yang melahirkan anak mempunyai bilangan anak yang tidak sama banyak. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan ini, kita mendapati bahawa haiwan yang melahirkan anak yang sedikit ialah tenggiling dan ikan lumba-lumba. Manakala haiwan yang melahirkan anak yang banyak ialah arnab dan kucing. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Bagaimanakah pula dengan gajah dan landak? Boleh adik-adik bagi tahu cikgu sama ada gajah beranak sedikit atau beranak banyak? Ya, gajah beranak sedikit. Mana anak gajah? Ini anak gajah. Seekor sahaja anak gajah. Okey, manakala landak pula. Adakah landak beranak sedikit ataupun beranak banyak? Jom kita kira ada berapa anak landak. Anak landak ada 1, 2, 3 dan 4. Bermakna landak beranak banyak. Jadi haiwan yang melahirkan anak menjaga dan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir. Sebagai contoh, kucing melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok dan sukar untuk diketahui. Anak-anak kucing akan selamat daripada gangguan musuhnya. Boleh adik-adik beritahu cikgu bagaimanakah pula gajah melindungi anaknya? Gajah melindungi anaknya dengan cara mereka bergerak di dalam kumpulan. Kita lihat ada 3 gajah dewasa yang berada di sekitar anak gajah supaya anak gajah itu terlindung daripada gangguan musuh. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Kami serupa, kami berbeza. Anak beruang. Kita lihat pada contoh yang ditunjukkan di sini, terdapat haiwan yang mana induknya adalah berlainan rupa dengan anaknya. Sebagai contoh, anak beruang menyerupai induknya. Kita boleh kenal pasti daripada badan yang berbulu tebal. Betul tak? Anak beruang mempunyai rupa yang serupa dengan induknya. Okey, bila sebut induk, induk ni bermakna ibunya. Maknanya siapa yang melahirkan anak haiwan tu, itulah induk dia. Okey, badak air, harimau dan belalang mempunyai anak yang serupa dengan induknya. Kita lihat anak badak air, paras dia, rupa dia serupa dengan induknya. Sama juga dengan harimau, sama juga dengan belalang. Boleh adik-adik sebutkan haiwan lain yang serupa dengan induknya? Okey, lembu. Lagi? Ular. Lagi? Ikan paus. Dan ada bermacam lagi haiwan yang mempunyai anak yang serupa dengan induknya. Induk bermaksud ibu dan bapa haiwan. Okey. Seterusnya, ada haiwan lain yang tidak menyerupai induknya. Contohnya kumbang kura-kura dan rama-rama. Kita lihat contoh kumbang kura-kura. Ini kumbang kura-kura, manakala ini rama-rama. Kita lihat dialog perbualan di antara murid ini. Ini anak kumbang kura-kura yang dinamai sebagai larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induknya. Kita lihat ini anak kumbang kura-kura. Rupa dia tidak sama dengan induknya, iaitu kumbang kura-kura. Seterusnya,
kita lihat pula kepada larva rama-rama. Larva rama-rama juga dipanggil beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Okey, selain kumbang kura-kura dan juga rama-rama, haiwan apa lagi yang anaknya tidak menyerupai induknya? Ya, contoh haiwan lain yang tidak menyerupai induknya adalah seperti katak, lagi, apa lagi? Katak, nyamuk, lalat dan sebagainya. Biasanya, haiwan yang anaknya tidak menyerupai induknya terdiri daripada haiwan jenis serangga. Betul tak? Kebanyakan lah kan. Kalau lebah ada larva lah, tidak menyerupai induk. Okey. Seterusnya, kita hidup haiwan. Haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur sehingga dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Kita lihat contoh haiwan katak. Katak. Hidup katak bermula daripada telur. Apabila telur katak menetas, telur itu menetas menjadi berudu. Daripada berudu akan membesar menjadi anak katak. Anak katak ni maknanya katak yang dah ada kaki tapi masih ada ekor lagi. Daripada anak katak akan membesar menjadi katak dewasa. Dan begitulah proses kitar hidup haiwan akan berulang. Okey. Seterusnya, kita lihat pula peringkat tumbesaran bagi lembu. Kita hidup seekor lembu bermula apabila anak lembu baru dilahirkan, kemudian membesar menjadi anak lembu, membesar menjadi lembu dewasa, dan lembu dewasa akan bunting dan melahirkan anak lembu yang seterusnya. Begitulah kita hidup lembu berlaku. Okey, ini adalah aktiviti saya uji membuat carta kitar hidup kupu-kupu. Alat dan bahan yang diperlukan seperti pinggan kertas, gam, pen berwarna, komputer, gunting, talian internet dan kertas. Okey, peringatan kepada adik-adik, apabila menggunakan gunting, mestilah berhati-hati kerana gunting adalah tajam. Langkah-langkah untuk aktiviti ini, pertama, tonton dan perhatikan video kita hidup kupu-kupu daripada internet. Menggunakan enjin carian seperti YouTube, taipkan perkataan kitar hidup kupu-kupu. Lakarkan gambar setiap peringkat pembesaran kupu-kupu di atas kertas. Seterusnya, warnakan gambar setiap peringkat pembesaran kupu-kupu. Kemudian gunting dan tampalkan gambar tersebut pada pinggan kertas dan labelkan peringkat tumbesaran kupu-kupu dengan betul. Boleh adik-adik sebutkan peringkat tumbesaran kitaran hidup kupu-kupu? Kitar hidup kupu-kupu bermula daripada telur, kemudian menjadi larva, seterusnya menjadi pupa, dan akhir sekali menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu dewasa akan mengeluarkan telur dan kitaran hidup kupu-kupu berulang-ulang. Cikgu rasa sampai di sini sahajalah kelas kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.